Alright, selamat kembali ke Borak Sini. Kali ini kita nak bersembang tentang pewarisan dan peramanahan harta kepada orang tersayang kita lepas kita dah tak ada dalam dunia ni. Betul. Mungkin orang confuse kan, keliru. Macam mana kalau dah buat hibah kena ke buat wasiat, kena ke buat amanah harta. Ke faraid biasa Faraid je. biasa. Jadi kita bersama dengan Encik Osman Haji Ahmed, Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan Amanah Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Encik Osman sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, Encik Osman. Hari ini kita dapat soalan-soalan daripada penonton Borak Sini sendiri sebab Amanah Raya dah hampir tiap minggu datang ke Borak Sini. Betul. Jadi banyak persoalan yang timbul di minda mereka. Yang pertama Encik Osman tentang peramanahan harta ni. Ya. Jika sudah dilaksanakan hibah, adakah wasiat masih terpakai dan macam mana nak tahu beza antara pemberian hibah dan juga wasiat, Encik Osman? Terima kasih. Perkara yang paling basic kita kena tahu hibah, tarifan hibah tu dengan wasiat. Kedua-dua instrumen ini merupakan instrumen pewarisan harta. Okey. Yang mana kalau harta itu dah ada hibah, memang tak relevan lagi untuk kita berwasiat ke atas harta yang sama. Okey. Lagi-lagi kalau pemiliknya yang sama. Kemudian yang dari segi perbezaan, hibah ini dia berkuat kuasa masa kehidupan si penghibah sepanjang semasa hayat dia atas dasar kasih sayang. Okey. Dia bagi harta itu kepada orang yang dia sayang tanpa balasan. Manakala wasiat pula adalah pemberian kepada seseorang yang dia pilih tetapi berkuat kuasa lepas berlaku kematian kepada pewasiat tadi. Selain itu dari segi kadar, beza dia adalah hibah ini boleh sahaja 100%. Okey. Dan wasiat pula 1/2, 2/3. 1/2 kepada itu beza dia lah. Itu beza dia antara kedua tadi. Okey, dapat jawapannya. Dan soalan seterusnya. Ya. Encik Osman, bagaimana kita nak tahu lagi untuk harta-harta yang tidak dituntut pula? Dan jika tiada penama, perlu atau tidak diberikan secara faraid? Dia begini, selalu jadi isu dalam harta pusaka seseorang tu. Dua kategori. Satu, orang itu meninggal, tak ada wasiat, atau orang itu meninggal berwasiat. Okey. Bagi mereka yang meninggal dunia berwasiat mudah. Kerana kita tahu kalau kita nak tuntut pun, kita tahu dia dah declare masa hidup dia, harta dia, butiran dia di mana dan sebagainya. Yang selalu jadi masalah bila dia meninggal tak ada wasiat, waris kena cari mana nak tuntut keberadaan harta itu. Kalau most of the time, kalau harta itu alih contohnya, boleh saja rujuk ke Jabatan Akauntan Negara. Okey. Selain bank-bank yang ada lah, di Jabatan Akauntan Negara ni kita ada satu sistem yang dipanggil e-Gumis. Okey. E-Gumis ini boleh merujuk kepada sana, mungkin ada harta-harta tunai arwah tu yang tak dikendalikan oleh pihak bank sebelumnya, boleh dituntut oleh waris. Ataupun boleh ke pejabat amanah raya. Okey. Buat rujukan kepada amanah raya tentang harta dia sama ada pernah ada pentadbiran pusaka terdahulu ke tidak. Ataupun juga bagi harta-harta tak alih seperti rumah atau tanah, boleh ke pejabat daerah ataupun pejabat tanah yang berhampiran untuk waris itu sendiri buat carian rasmi ke atas harta terbabit. Okey. Untuk memaklumkan ataupun untuk mengetahui sama ada harta itu milik arwah bapa mereka ke atau tidak. Itulah kalau tak ada wasiat dia makan masa yang sangat lama untuk tuntut harta sebenarnya kan? Betul. Okey, soalan seterusnya dari penonton kita, adakah pemegang amanah berhak untuk menguruskan harta sebelum faraid dilaksanakan atau macam mana? Begini ya, dalam Akta Perbadanan Amanah Raya itu tuan, kita ada section 11 menyebut bahawa dalam keadaan tertentu mahkamah atau kerajaan atau seseorang sama ada dia foreigner ataupun orang dalam Malaysia boleh melantik amanah raya sebagai pemegang amanah atau pentadbir. Banyak keadaan di amanah raya ni bila kita mentadbir harta pusaka itu, dalam keadaan kita menjadi pentadbir, kita juga jadi pemegang amanah. Okey. Contohnya bagi mereka yang meninggal dunia, ada waris bawah umur. Ada waris anak istimewa. Okey. Ada waris yang kurang upaya. Waris-waris demikian ini dia tidak ada capability untuk own atau handle dia punya property. Okey. So that one yang amanah raya akan jadi pemegang amanah. Okey. Kita akan tadbir secara baik, bagi nafkah dan sebagainya. Malakala bakinya itu kalau perlu difaraidkan kepada waris yang dah layak menerima, kita akan gunakan pentadbiran ikut faraid agihan dia itu. Okey, faham ini ada satu soalan lagi, ni panjang sikit soalannya tuan. Seorang ibu ni ada harta, dengan persetujuan anak-anak secara lisan, harta yang ditinggalkan tu akan dibuat untuk sedekah. Betul. Boleh ke amanah raya uruskan harta atau infak ini untuk disedekahkan untuk orang lain? Boleh. Dia ada keadaan tertentu, contoh tuan, kita berwasiat. Dalam wasiat itu saya banyak pengalaman.
Kata orang dah beribu wasiat yang pernah melalui saya makan dan endorsement saya. Ada seseorang yang ingin buat kebajikan. Dia tulis dalam wasiat itu macam ibu tadilah. Dia kata kalau saya meninggal dunia saya nak rumah ini diinfakkan kepada badan kebajikan dan sebagainya. So tugas kita di Amanah Raya ni kita akan pastikan benda tu dilaksanakan kerana itu adalah harapan arwah. Tetapi sebelum kita melaksanakannya sudah tentu ada sesi dengan waris-waris. Okey. Kita akan muafakat dengan waris, minta mereka kita jelaskan senario wasiat dia begini apa semua. Dan dengan ada persetujuan kita akan dokumenkan persetujuan itu supaya persetujuan lisan tadi itu jadi satu bahan bukti dalam bentuk dokumen Bertulis yang sah. pula. Ya, kita tidak mau dah jadi benda itu kita dah infakkan. Amanah Raya dah bantu infakkan kepada badan yang dipilih. At the end of the day ada waris datang tak puas hati dia kata dia tak buat, dia nafikan dia tak pernah buat pengakuan lisan dan sebagainya. Sebab tu kena jumpa terlebih dahulu sebelum Betul. tu ya. That's why sebarang pengakuan atau pendokumentasian kepada pengakuan tadi perlulah dibuat dengan proper. Okey. Dan di Amanah Raya kita ada perkhidmatan itu untuk bantu waris-waris supaya hasrat kita, hasrat si ibu tadi dapat dilaksanakan. Setidak-tidaknya rumah itu memberi manfaat ataupun pahala kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Betul tu. Okey, soalan seterusnya. Jika 70% adik-beradik nak bahagikan harta secara sama rata Ya. dan hanya 30% nak bahagikan harta secara faraid, apa yang perlu dilakukan? Soalan yang bagus. Dalam keadaan tertentu, again, dalam pentadbiran pusaka ni, kadang-kadang dia ada split. Ada waris setuju, ada waris tidak setuju. Okey. Tapi tunjang dia dalam pengagihan pusaka ni bagi orang Islam, waris-waris kita akan panggil semua, let them know dia punya right secara faraid. Okey. Priority kita adalah faraid. So dalam kes ini dia kata dalam 30% dia kata Ya. setuju untuk faraid. Well, faraid itu kita akan asingkan, tapi bagi mereka yang mengaku nak agih sama rata itu, kita kena pastikan sebelum mereka memperakui pengagihan sama rata itu, they themselves kena tahu hak faraid dia. Kita tak nak at the end of the day bila kita dah setuju bagi dia secara sama rata, dia kata baik aku faraid kerana faraid punya bahagian lagi banyak rupanya. Aku dapat. So benda tu penting. Ada keadaan yang bila kita berjumpa kita jelaskan harta ini begini 30% kita nak bagi faraid, the rest itu kita nak bagi sama rata. Macam mana? Okey, kalau mereka setuju seperti dalam soalan itu, well, kita akan dokumenkan and make sure that 30% itu ikut faraid kepada waris-waris yang nak faraid. Sama rata itu kita akan secara dokumen bagi mereka secara bahagian sama rata yang mereka kehendaki. Okey. Akan buat dua benda lah. Akan dua kiranya. benda, akan Alright. dua benda. Okey, soalan yang terakhir ni. Ya. Encik Osman, ada kes ni nak buat rumah, tapi sebidang tanah ada 5 penama. Untuk buat rumah perlukan tanda tangan ke-5 orang. Ya. Seorang dah meninggal dunia dan tiada pemindahan penama. Ya. Adakah Amanah Raya boleh carikan waris sampai dapat atau bagaimana cara untuk selesaikan perkara? Dalam pentadbiran pusaka ni tuan, memang rutin bagi kita. Kerana kadang-kadang waris ini ada yang berbelas orang, ada 10 orang, ada 7 orang. Akan ada waris yang kita tak dapat jumpa. Ya. Apa yang kita buat di Amanah Raya ni adalah kita akan make sure waris yang tak dijumpai itu atau dalam hal ini dia meninggal contohnya. Ya. Kita akan urus pusaka dia secara berasingan, lantik wakil kepada waris-waris si mati itu Okey. atau pentadbir dan pentadbir itu boleh menandatangani pengakuan untuk dia buat rumah tadi. Okey. Wakil dia. Dan dalam hal ini sama juga kita akan pastikan bahawa dalam keadaan 5 orang bersetuju itu semua kena memperakuinya walaupun salah seorang mungkin kita tak jumpa. Okey. Dan dalam keadaan kita tak jumpa itu ada inisiatif proaktif di Amanah Raya. Contohnya kita tubuhkan satu jabatan jabatan khas yang akan melaksanakan program jejak waris kita tuan. Mereka ini saban minggu dia akan keluar melalui maklumat yang ada pada Amanah Raya, kita akan ke luar bandar, berjumpa dengan balai polis, rujuk ke JPN. Kena cari. Rujuk ke Investigate lah. Investigate, penghulu, pegawai daerah dan sebagainya. Itu memang tim kita. Kita ada tim khas untuk itu. Wow. Kita akan make sure ada clue dan kita akan bertindak. Kenapa? Kerana kita tak boleh simply selesaikan pusaka itu, menafikan ataupun tak buat apa-apa kepada waris yang tertinggal tadi. Sebab dah amanah kan? Dah amanah. Memang tugas kita, mandat yang diberikan oleh kerajaan, accountability Amanah Raya ini adalah kepada semua orang. Irrespective of whether you are Muslim or non-Muslim, Ya. whether you are orang Sabah, orang Lahadatu, Ya. orang Sarawak, orang Kedah, semua sama. Kerana bagi kita,
kalau dia tak pergi agensi macam Amanah Rakyat ni, habis dia nak pergi mana? Okey. So, it's a solution yang kita offer, government bagi mandat pada Amanah Raya supaya dalam kes-kes yang begini ni, at least ada solusi, ada kata orang cahaya di penghujung. Ya, Untuk betul, seseorang itu mendapat apa yang diamanahkan pada dia kan. Yes. Okey Encik Osman, terakhir sekali ada tak apa-apa tawaran yang dikeluarkan daripada Amanah Raya sekarang ini? Ya, sekarang ni ada beberapa pelbagai cara tuan. Macam yang kita bincang sebelum ini, ada waris tertinggal, ada waris tidak terbahagian, ada waris nak faraid nak ni. Di Amanah Raya kita bertindak secara proaktif. Malah sekarang ini kita memperkenalkan kita punya apps. Okey. Bila mana seseorang itu kalau dia nak merancang melalui wasiat, boleh saja dia guna My Amanah Raya punya aplikasi. Okey. Melalui handphone dia boleh download apa terus. semua. And baiknya orang itu boleh jadi ejen kita juga untuk mencari pelanggan-pelanggan yang nak berwasiat. Kita nak memudah cara. Dan mereka akan ada commission, malah tak ada bayaran pun kalau nak jadi ejen. Okey. Tujuan kita adalah, objektif kita adalah supaya hak-hak seseorang itu dapat dilaksanakan dengan baik dalam keadaan dia berwasiat, mungkin dia jauh daripada amanah raya dan sebagainya. Faham. Kemudian kita ada kempen-kempen tertentu. Bulan November ini insya-Allah kita ada dia panggil kempen Bina Legasi. Bina Legasi. Ensel. Di situ akan ada tawaran-tawaran utamalah. Kita nak memudah cara orang tu buat pentadbiran pusaka at discounted rate. Kita nak orang itu buat wasiat ataupun hibah dan sebagainya dalam tawaran kos yang amat affordable. Okey. Tujuan kita ini hujung tahun, may as well kita fikir macam mana kita nak rancang harta kita. Umur tuan tak mengira siapa. Bila-bila kita boleh meninggal. Ajal bila-bila datang. Gunakan kesempatan yang ada untuk kita dapatkan Yes. tawaran yang baik daripada Amanah Raya. Terima kasih kepada Encik Osman Haji Ahmed, Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan yang bersama dengan kita hari ini. Kejap lagi kita akan bersama dengan Ain Shakira. Terus kekal bersama kami dalam Borak Borak Sini. Terima kasih Encik Osman.